telah disampaikan sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan dan menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, untuk memberi ucapan, seterusnya meluncurkan perasmian buku kita pada hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Salam sejahtera rakan-rakan yang mulia, Saudara Ridwan, Saudara Siddiq, Saudara Dinsman, Saya Husin dan alim-alim mesyuarat Kerajaan Negeri, Dewan Undang Negeri dan semua yang hadir. Terima kasih. Dalam masa singkat, seperti mana sebut oleh Saudara Din, saya setuju untuk sama-sama meluncurkan kerana banyak sebab. Pertama, saya pribadi dan keluarga juga terhutang budi pada beliau dan penggerak seni yang ternyata lebih perhatian tentang pengalaman dan derita dan faham konteks dan kerangka besar perjuangan. Ini bukan soal pribadi ataupun menonjolkan mana-mana tokoh, tetapi melihat dari segi kerangka perjuangan negara, bangsa dan umat yang menuntut pembaharuan dan perubahan dan islah. Kalau saya melakar buku Gelombang Kebangkitan Asia, saya tekankan bahawa di era kita tertumpu soal pertumbuhan ekonomi yang saya anggap masih asasi atau fundamental, ia bukan matlamat itu. Ia harus mengangkat, membentuk masyarakat madani, dan masyarakat madani itu tidak mungkin tercapai tanpa pemerkasaan budaya atau yang disebut oleh Saudara Farhan tadi, kecelikan budaya. Dan secara kebetulan, kalau rakan-rakan lama ingat bahawa di antara yang saya paling sering lontarkan semasa saya Menteri Pendidikan ialah isu kecelikan budaya, ya. Masyarakat bukan saja meremehkan perkembangan budaya, bahasa, termasuk bahasa Melayu, sastra dan seni, kerana mereka anggap tuntutan negara dan masyarakat dan zaman atau zeitgeist masa itu adalah ekonomi dan teknologi. Tidak salah, tapi salah besar bila isu kemanusiaan, isu seni dan budaya itu dipinggirkan. Akibatnya nilai akhlak dan etika yang kita anggap mesti menjadi asas dalam kehidupan manusia dengan sendiri juga dipinggirkan. Jadi oleh demikian, saya seperti mana ramai rakan-rakan lain bukan ahli sastra, bukan pelajar sastra, walaupun di Jabatan Pengajar Melayu saya juga seperti Dinsman berguru dengan Saya Husin dan profesor lain sosiologi, antropologi. Itu yang orang kata keliru banyak tu sebab tu. Dan tetapi minat terhadap sastra itu sangat penting. Kalau ini diungkapkan oleh Narendra umpamanya, lakaran itu dengan bahasa yang sangat indah, yang tak mungkin dilakukan oleh semua orang. Saya tak kala mendekam di penjara kadang-kadang terfikir untuk melakar puisi, kerana saya minat membaca. Hampir seluruh koleksi Samad Said, Keris, Tongkat, Rendra, Taufik Ismail dan juga Ana Akhmatova, Rusia dan lain-lain. Tetapi bila saya coba, saya banding dengan Dinsman dan Tongkat, saya kata malu lah aku. Memang saya rasa terlalu rendah. Jadi saya terus dengan penulisan dan catatan. Yang saya rasa ada keupayaan ketimbang melakar dengan kata indah. Tetapi lakaran itu dari mana? Dari pencernaan dari hati nurani. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Tidak semua seniman, sudah Dinsman tahu benar, yang sebenarnya melakar dari keyakinan, dari hati nurani, tercerna, lakaran indah
tapi terpancar asalnya dari hati nurani. Jadi visi atau wawasan, fahaman, keyakinan yang sangat indah dan jelas. Nah, ini yang menyebabkan bukan saja lakaran itu indah, tetapi keyakinan yang dilontarkan, kepercayaan mereka, terutama bila disandari dengan nilai, isu nilai dan akhlak. Bukan saja soal luahan rasa pribadi. Ini tentunya perbahasan lama dari asas 50, seni untuk seni, seni untuk masyarakat. Saya tidak kupas itu, tapi saya rasa gabungan keduanya, mutu seni yang sangat tinggi dan kesedaran tentang permasalahan masyarakat. Paksi dan apa yang kita baca di sini itu sebenarnya adalah rangkaian esei penulisan yang dizahirkan kerana keresahan jiwa melihat kebobrokan yang ada dalam masyarakat. Tetapi seperti mana yang disebut oleh saudara yang mengupasnya, tahu beliau menyentuh sama Said dengan keluasan pembacaannya. Nah, ini kadang-kadang di kalangan anak muda tidak sangat hargai. Dia ingat ini siapa pun boleh tulis puisi. Betul, siapa pun boleh tulis puisi, ya. Tetapi kehebatan satu tokoh itu kerana keupayaan melakar berdasarkan korpus ilmu yang cukup luas, ya. Kalau saya katalah membaca semula, saya bernasib baik berbanding dengan pengalaman saudara. Saya ada banyak masa di penjara. Saudara tidak mungkin saingi saya dalam bidang itu, walaupun saudara mungkin seorang profesor, tetapi kerana waktu itu, ya, 10-12 jam satu hari itu boleh hanya membaca, dan juga membaca semula, rereading, ya, teks. Maunya membaca semula Khairul Anwar. Saya kagum kerana di umur yang muda, dalam keadaan yang serba miskin dan terbatas, dalam suasana politik yang sangat kecamuk dan mencabar, punyai asas pembacaan yang kuat dan kukuh, untuk memungkinkan beliau kemudian mencernakan dan melakar dengan kata-kata yang indah dan satu sikap dan pendirian yang jelas. Tidak semestinya kita setuju dengan semua atau falsafah pemikiran beliau, tetapi kita kagum kerana keupayaannya mengupas. Dan dia tidak hanya dari sudut emosi terbatas. Tadi disentuh tentang lebih dari dua rencana yang Din sentuh Rahman Syari. Saya lebih lembut dalam hal menyanggah pandangan-pandangan kawan. Dia lebih keras, ya. Tetapi ada isu lebih pokok di situ, ya, tentang yang juga disentuh tentang soal kebenaran dan mengapa seorang yang dianggap sarjana, pemikir, boleh kadang-kadang tergelincir kalau tidak ada paksi yang jelas dari sudut etika dan pandangannya. Yang juga dikupas panjang ialah soal pementasan atau seni atau drama dan teater yang dikait dengan juga soal Islam. Pada masa itu Din Usman dia agak terheret sedikit dengan PAS. Sekarang agak terlepas sedikit, dan oleh demikian soal itu agak relevan, ya, bagaimana untuk membahaskan satu wacana sastra Islam. Ini pengalaman semua. Kalau sudah ikuti pengalaman Shahnun, ada period di mana beliau itu benar-benar selepas betul-betul tasawuf. Jadi kepada Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita tasawuf itu, dia tasawuf yang betul-betul mendalam lah, sehingga kupasan seni itu saya rasa
terbatas ataupun menyebabkan lemah mutu seni pada ketika itu kerana terlalu taksub dengan satu aliran pemikiran yang agak keras dan sempit pada ketika itu, ya. Ini pandangan saya lah, saya bukan saya peminat, pengagum Sanut, ya, keseluruhannya, dan saya agak bangga kerana beliau sendiri membantu, selain menyokong reformasi peringkat awal, tapi membantu memastikan saya punyai semua karangan dia dan dikirim ke Sungai Buloh. Jadi boleh buat kupasan sastrawan ni, walaupun tanpa akademik rigor. Jadi saudara Dinsman dikenali, ya, sebagai tokoh reformasi walaupun kekuatannya di bidang seni sastra, dan juga pengkritik bukan saja kepada pemerintah, juga kepada terhadap pemimpin-pemimpin keadilan dan Pakatan Harapan yang kadang-kadang bincang soal reformasi dan perubahan dan sibuk untuk mengambil alih kuasa, tetapi tidak mewakili pandangan baru dari segi pembaharu ini. Ini disanggah keras oleh Paksi. Ada memorandumnya yang diseludup ke Sungai Buloh yang sempat saya baca. Aduh, kerasnya saya kata. Tetapi benar, kerana bila ada keupayaan kita, ya, menjadi kerajaan, ini exco kerajaan negeri pun ada, maka harus dia memperlihatkan satu sikap yang berbeza melihat sastra dan seni budaya. Kalau kita sebut banyak masyarakat madani memperkasa pemerkasaan budaya, tetapi program kita semuanya hampir sama, cuma baik sedikit. Kalau rasuah kurang sedikit dari dulu, kalau tolong rakyat lebih sikit daripada dulu. Ini bukan reform. Reform ni adalah perubahan sedaya upaya kita. Kita bicara wacana sekarang, ya. Saya kaitkan dari modal Dinsman, ya. Umpamanya sekarang kita bicara soal perpaduan Melayu di satu pihak, dan sekarang pula gemar-gemor baru penyatuan rakyat Malaysia. Dua-dua ada kebaikannya, tetapi untuk apa Melayu bersatu? Untuk apa kita satukan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan? Oh, kerana lebih baik untuk Malaysia? Tidak. Persatuan dan perpaduan itu untuk satu cita-cita yang lebih murni dan luhur. Tidak ada maknanya bersatu tanpa usaha untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan. Tidak ada makna bersatu kalau bersatu seperti dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, bersatu menjadi penyamun, ya, bersatu, kekuatan perpaduannya cukup mantap, ya. Jadi pengalaman penyatuan rakyat, sama ada Melayu atau rakyat Melaya ketika itu, rakyat Malaysia, bukan suatu perkara yang baru. Yang tempangnya ialah kerana tidak ada hasrat yang tegas pertahankan keperluan reform dalam negara kita, keperluan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Ini yang tempang dalam masyarakat kita, termasuk yang menyuarakan dan menuntut penyatuan besar, gagasan baru. Gagasan itu perlu untuk apa? Untuk membawa perubahan ke arah kebaikan. Ini saya rasa dalam wacana politik tanah air dan mutakhir ini pun ada ketempangan. Sebab itu kita kadang-kadang, ya, harus ada sikap yang lebih tawaduk di kalangan orang politik ini untuk cuba menggali khazanah seni dan budaya, kerana mereka itu banyak menulis dari segi hati. Ingat bila Dino, SS dan Tongkat terbitkan dari derita rakyat, ya, itu tidak hanya memperbesarkan tokoh, tapi ditekankan isu kezaliman dan keperluan negara menyaksikan satu era perubahan baru. Alhamdulillah kita berjaya 2018. Tapi kita kurang berjaya kerana perubahan kita dalam Pakatan Harapan itu tidak mampu mempamerkan kepada rakyat
bahawa kita sebenarnya mewakili kelompok yang mahu dan inginkan pembaharuan yang membantas rasuah tanpa mengira kelompok. Ya, kita keras rasuah 1MDB dan rasuah di kalangan pembina UMNO, tapi kita banyak tolak ansur dengan rasuah di kalangan puak-puak kita. Di antaranya menjadi pengkhianat besar. Ya. Ini yang menyebabkan saya katakan hilang idealisme dan hilang paksi perjuangan ini. Jadi bila kita melihat keperluan perubahan sekarang, ya, saya masih tidak bertolak ansur saat itu. Apakah kita perlu dukungan Melayu? Jawabnya ya. Apakah ada beberapa masalah Melayu yang masih tidak terjawab, tidak mampu dibereskan? Ya? Keprihatinan Melayu tentang mutu dan martabat bahasa Melayu itu masih belum diselesaikan dan tidak mampu diselesaikan sementara kita berkuasa selama 22 bulan. Kerana kadang-kadang kenyataan kita juga soal PPSMI dan sebagainya bercanggah dengan hasrat memartabatkan bahasa Melayu. Ya. Kemudian kita lihat umpamanya soal rasuah saya sentuh tadi. Ya. Keborosan, kemewahan, pembaziran oleh pemimpin-pemimpin masih berterusan. Kronisme masih. Saya tidak mengatakan kita gagal, kerana tentunya kita mampu meletakkan satu asas yang lebih baik, tetapi tidak langsung memperlihatkan semangat dan keupayaan reform. Ini yang menyebabkan rakyat rasa kecewa. Kadang-kadang keutamaan kita, masalah kemiskinan, masalah kesenjangan, itu perkara pokok. Buku-buku seperti ini dibaca kerana mewakili rasa, derita, denyut nadi golongan yang tersisih dan terbiar dan miskin. Ya. Ini dengan bencana COVID-19, jumlah kemiskinan jauh melebar, lebih besar. Kesenjangan di antara golongan kaya dan miskin lebih tinggi. Ya. Tidak ada. Lebih parah sekarang lah, ya. Rasakan enggak? Tidak ada. Sekarang kajian-kajian menunjukkan bahawa bencana COVID-19 ini tidak memiskinkan semua rakyat, mampu menjadikan sekelompok kecil itu lebih kaya dan lebih besar. Orang yang pegang monopoli, orang yang pegang industri yang seperti getah dan sebagainya, itu kejayaan mereka itu melambung. Saya hanya harap orang-orang ini ada sedikit rasa cinta seni dia. Kerana seni dia beri hati nurani, dia akan merasakan harus berbuat sesuatu yang lebih kepada rakyat. Ya? Kerana tanpa keamanan, tanpa politik yang stabil, tanpa pejabat awam dan penjaja dan pekerja di bawah, tidak mungkin syarikat ini boleh mencatat kekayaan besar. Kita lihat umpamanya di dunia sekarang, kononnya di barat, ada sanggahan yang keras terhadap orang-orang yang mendapat mengumpul kekayaan berbilion-bilion dolar tambahan atau trilion akibat COVID-19, tetapi tidak mencurahkan sebahagian besar kepada rakyat. Jadi ada orang ini seperti membina mahligai atas pusara, betul-betul jadi begitu. Jadi ada yang mampu membina mahligai tapi atas pusara rakyat. Ini juga yang kita sering tegur di parlimen, bagaimana pemimpin-pemimpin politik sekarang memikirkan kedudukan mereka, allowance mereka, dan kurang memberikan pertimbangan terhadap masalah dan derita rakyat. Bagi saya, kalaupun kita mahukan ada perubahan dengan segala percaturan politik itu, ya, dengan percaturan politik yang banyak simpang siurnya, jangan tanya seniman. Ya, tetapi yang sama sekurang-kurangnya yang boleh kita jiwai apa dia? Tidak boleh
beransur dari segi cita-cita membawa perubahan ke arah kebaikan. Yang islah mastata'tum itu mesti perubahan sedaya upaya ke arah kebaikan. Maknanya selagi rasuah itu menjadi sistemik dalam negara kita, tidak mungkin kita dapat selesaikan sebagian masalah. Maka mau tonjolkan tokoh, mau tonjolkan sahabat, segala kecacatan yang lalu, tetapi yang tidak boleh disangkal ialah kenyataan bahawa tokoh yang harus membawa perubahan itu mesti tegas untuk menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan saya rumuskan dengan semangat Densman tadi, iaitu dia dengan Zuna sebenarnya dalam harakah memang saya hampir sempat baca hampir tiap keluaran, walaupun tidak dibenarkan oleh penjara, tetapi ramai staf penjara itu yang simpati. Jadi kerana bubuh dalam uniform dia pass kepada saya, masih boleh. Ataupun peguam saya akan letakkan dalam file ini, katanya dokumen mahkamah, dan dokumen mahkamah itu tidak boleh dibaca oleh pegawai staf penjara, hanya boleh diserah kepada saya. Jadi saya percaya setengah staf penjara dia tahu kandungan di dalamnya, tapi diizinkan. Itulah sebabnya mengapa saya menjadi setelah keluar dari penjara pakar penyeludupan. Bezanya saya menefaatkan hanya menyeludup karya, tidak menyeludup daging. Dan bila menyeludup daging, JAKIM hari ini semalam menjawab, ini bukan urusan kami. Saya nak tegaskan hanya dalam 2 bait dalam hal ini, ya. Ini sebagai contoh paling hina dan keji bagaimana darah daging umat itu pun diceroboh, ya. Dijanjikan halal. Ini bukan soal Kementerian Pertanian saja, tetapi juga JAKIM, kerana yang bagi cop halal itu JAKIM. Jadi harus sama-sama bertanggungjawab. Saya tidak fikir wajar untuk umat Islam dan rakyat Malaysia memaafkan kecelakaan ini, kesialan yang berlaku, dan harus ada tekad politik untuk segera memberi jawapan dan menghukum orang-orang yang telah menggunakan agama. Ini klasik, ya, secara paling klasik memperalatkan agama, dan di samping itu meracuni rakyat, ya. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk menyentuh hal kartel daging ini. Saudara-saudara Densman, percayalah, ya, orang politik ini memang pakar janji. Tapi kalau sudah lihat tulisan saya dari zaman muda di ABIM, sehinggalah saya masa jadi menteri dalam kerajaan, soal pemerkasaan budaya, kejelekan budaya itu tidak pernah saya tinggalkan. Maka bila saya katakan bahawa corak dan rupa bangsa dan negara Malaysia ini harus dilihat dari segi kehebatan memacu pertumbuhan ekonomi yang segar, sama hebat dengan usaha dan ikhtiar, kejelekan budaya dan pemerkasaan seni budaya tanah air. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya meluncurkan buku Densman S100 Esei Seni dan Sastra Era Reformasi 2008-2011. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri